Pagi hujung minggu saat kita bertemu, riang-riang rasanya oh bila kita bersama. Selamat pagi kepada anda semua yang masih lagi pusing-pusing, golek-golek dekat katil tu. Bangun. Sebab apa? Hari ini sangat-sangat meriah dekat set Borak Kopitiam. Dan pastinya bila anda saksikan kami dekat sini, memang terasa macam terliur hari ini, terliur. Yes, sebab kita bila bangun pagi ni, kita bercerita mengenai makanan. Sebab awal-awal sekali perkara yang paling utama lah saya rasa boleh mengeratkan silaturahim, boleh memberikan kita energi adalah dengan bersarapan pagi dengan makanan. Jadi sebab tu kami akan bawakan untuk anda satu topik yang menarik mengenai improvisasi makanan. Tapi semua tu akan kami kongsikan kejap lagi dan kita nak tanya apa khabar agaknya anda semua. Sebab kita semua sudah maklum bahawa ada beberapa buah negeri telah pun bertukar daripada PKP kepada PKPB bersyarat. Jadi ini bermakna anda semua telah pun dibenarkan untuk merentas daerah. Betul. Dah boleh keluar dan sebagainya. Tapi ingat ya, kalau kita tengok pemantauan semalam ada viral beberapa lokasi yang begitu ramai sangat orang, tempat makan contohnya. Jadi kalau boleh kita macam mana lah, kita sampai bila tengok tempat makan tu ramai sangat orang, kita pergi tempat lain. Pergi tempat lain lah. Kita mengalah lah. Betul, ada banyak lagi pilihan lain. Kita jangan nak bersesak dengan orang ramai kan. Lagi-lagi bagi anda semua yang bawa ahli keluarga untuk keluar, ada anak-anak kecil dan sebagainya. Jadi kita kena jaga diri kita, jaga ahli keluarga kita dan jaga semua orang yang ada di sisi kita. Baiklah, untuk perkembangan COVID-19 pula, kami sudah pastinya di sini akan berikan anda update-update yang terkini. Jom sama-sama kita saksikan perkembangannya. Bagi anda yang terlepas, ini dia semalam ini telah mencatatkan 1,680 kes baharu dan kes sembuh sebanyak 2,548. Kalau kita lihat jumlah kes baharu semakin menurun dan kita punya jumlah kes sembuh pun makin meningkat. Ini menandakan satu petanda yang cukup baik. Namun begitu, ingat macam kita cakap tadi, jangan leka. Dan ini adalah pecahan negeri, kes-kes baharu mengikut pecahan negeri seperti mana yang anda nampak. Dan kita telah pun mencatat sebanyak 311,000 jumlah kes baharu. 777 dengan kes positif secara keseluruhannya. Baik, untuk anda selain dari itu juga kita akan sentiasa kemaskinikan mengenai vaksin, yang mana ini laporan harian pemberian dos vaksin yang mengikut negeri. Jadi ini sampai 5 Mac. Jadi kepada anda semua yang masih lagi belum mendaftar, apa kata daftar melalui MySejahtera, memang cukup mudah untuk anda kat sana. Ini kita bagi cara-caranya. Jadi apa kata kita harapkan anda bertanggungjawab kepada insan yang anda sayang, kerana secara tak langsung apabila kita menerima vaksin ini, kita melindungi mereka yang lain. Kan? Jadi sebab itu kita tengok lindungi diri, lindungi semua. InsyaAllah kalau kita tengok pada rakan-rakan kita frontliner, Perdana Menteri kita pun dah mengambil suntikan yang pertama ni, semuanya okey, tak ada masalah. Jadi kita kena yakin, alright? Dan ini adalah SOP yang kami ingin kongsikan bersama dengan anda. Apabila anda berkunjung ke pasar raya, pastikan anda menggunakan pembasmi kuman tangan dan sebagainya. Yang ini jangan bersesak-sesak di kaunter. Macam tadi Muaz ada bagi tahu, ini antara poin-poin yang sangat-sangat penting. Bila kita nampak je tempat tu ramai orang, sila beralihlah ke kaunter lain ataupun tunggu. Kan sekarang masih ada banyak juga kaunter-kaunter layan diri. Mungkin kita boleh gunakan kaunter-kaunter yang macam tu untuk mengelakkan kita daripada berdekatan dengan orang. Betul. Ataupun tak payah keluar dululah. Sementara waktu ni kita dah berjaya duduk kat rumah bersama dengan keluarga tu kan. Jadi untuk waktu ini, sementara waktu pergi mana-mana pun ramai orang, kita nak makan pun susah, nak kena beratur dan sebagainya. Mungkin anda boleh beli makanan yang anda nak tu, beli banyak-banyak, akhirnya makan kat rumah bersama dengan ahli keluarga pun okey juga. Ya, mungkin kita
ambil inisiatif minggu-minggu akan datang ada lagi. Ataupun beli beri online luar. lah. Ya betul cakap, beli Kan? online pun sama tak payah juga. nak keluar duduk saja dekat rumah, kemudian Yes. tunggu makanan sampai depan rumah kita ataupun depan kita macam tu kan. Lagi senang, tak payah kita nak bersesak dengan orang ramai. Baiklah, itulah antara perkembangan COVID-19 yang kita sempat kongsikan bersama dengan anda. Betul, dan selain daripada itu juga pada hari ini kami di kesempatan ini seluruh warga kerja Borak Kopitiam ingin merafak sembah ucapan tahniah sempena ulang tahun perkahwinan diraja ke-35 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajiah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Haj, dirgahayu tuanku, daulat tuanku. Baik, selain daripada apa yang kita kongsikan pada hari ini, awal-awal tadi kita bercerita mengenai makanan. Jadi kat atas meja kita ni ada macam-macam makanan. Kalau kita tengok, basicnya adalah sama. Ada sate, sushi, ni apa? Roti ban. Roti ban. Tapi apa perbezaan-perbezaan yang ada? Perbezaan dia mungkin nanti kita akan bagi tahu kepada penonton yang ada di rumah. Tapi sekarang ni kita ada benda viral kita nak kongsikan bersama dengan penonton kita terlebih dahulu. Okey. Sebab apa cerita-cerita viral ni kita kena kongsikan. Sebab banyak benda-benda viral ni akan memberi inspirasi kepada kita. Antara contohnya ada satu berita viral ni yang telah viral di TikTok, iaitu ada seorang lelaki ni dia terharu sampai menangis. Jarang-jarang sekali kita nampak kaum lelaki akan menangis. Okey. Sebab apa dia nangis? Sebab isterinya telah membelikannya ataupun menghadiahkan suami ni satu mainan idamannya, iaitu Digimon. Digimon. Digimon ni dah lama tau. Ya. So sebab itulah lelaki ni dia terharu. Katanya 7 tahun bersama tetap sekarang ni 7 tahun bersama, lepas tu dia terharu isterinya sanggup membelikan mainan idamannya. Sebab yelah, bukan semua wanita ataupun isteri akan sanggup nak belikan mainan macam ni bagi untuk suami. Kalau kita tengok rata-rata netizen dan juga pengguna TikTok memuji, katanya untungnya lelaki ini. I rasa ini adalah antara sesuatu yang pasangan boleh buat bagi macam masyarakat tadi merapatkan silaturahim, kan, bagi mereka rasa saling sayang menyayangi. Sebab kadang-kadang kita cukup faham wanita inginkan kejutan dan juga hadiah. Tapi sebenarnya lelaki pun inginkan kejutan-kejutan juga. Dan macam tu juga wanita, dia nak hadiah yang dia nak. Macam tu juga lelaki, dia nak hadiah yang dia nak. Kalau dia kata nak pancing, nak rod pancing tu, anda bagilah dia rod pancing. Mesti dia gembira. Betul. Jangan daripada rod pancing tu anda tukar bagi benda lain, mestilah dia pun sedih kan. Macam tu. Dah abang suka main Digimon, dia bagilah Digimon. Betul. Sebab macam ini satu contoh kalau kita nak tunjukkan rasa sayang ataupun cinta kepada pasangan kita ataupun seseorang itu, kita tunjukkan mengikut cara mereka, bukan cara kita. Sebab kalau kita tunjuk ikut cara kita, mungkin mereka tak akan faham. Macam Muaz tadi cakap, kalau dia nak Digimon, bagi dia Digimon. Sebab tak salah pun kalau dia nak mainan Digimon kan. Jadi benda tu pun dah ada jual sekarang ni. Baik, seterusnya untuk Borak Viral, kita nak kongsikan bersama dengan anda. Kita semua sudah maklumlah bahawa bila sebut mengenai suntikan vaksin ke apa-apa saja suntikan yang menggunakan jarum, ianya amat merisaukan kita. Ada di antara kita ni kadang-kadang kelihatan gagah, kuat, berani, letaklah apa sekalipun, semua dia tak takut. Tapi bila nampak saja jarum, itu akan membuatkan dia berubah 100%. Jadi apa yang viral baru-baru ini juga di TikTok menerusi perkongsian PG yang difahamkan PG ni seorang frontliner. Tapi video yang dikongsikan ini, PG kelihatan begitu takut sekali untuk menerima suntikan. Dia punya sama juga, nangis dia pun tak esak-esak juga. Dan rata-rata netizen semua terhibur lah. Dia kata, sebelum ni semua nak suntik orang takut Now, rasakan PG. Baru tahu perasaan dia macam ni. Jom kita tengok video dia. Sabar. Kejap. Saya confused.
suara Okey, tu sebenarnya yang suara nangis siapa? tu saya dapat rasakan itu adalah efek ah. Okey. Ayo. Takkanlah muka PG macam tu dia nangis macam tu kan. Saya rasa itu efek yang suara belakang tu adalah suara PG. Jadi siapa kata frontliner kita tak takut? Semua orang takut ya, tapi keberanian tu kena diteruskan jugalah. Memang ada orang fobia lah dengan jarum-jarum ni kan. Ya. Macam Fiona fobia. Saya tak, saya kira okey lagi. Saya tak macam tadi tu. Yang frontliner tadi tu dia punya kritikal dia sampai kena ada rakan-rakan dia yang pegang sebab takut dia akan larikan diri daripada suntikan. Tapi apa-apa pun kita kena letakkan kepercayaan lah bagi mereka yang takut kepada jarum apabila kita nak menerima rawatan ataupun suntikan. Letakkan kepercayaan kepada yang pakar. Pastinya mereka akan cuba sedaya upaya untuk bagi anda rasa tak sakit dan juga untuk bagi rasa selamat. Okey. Alright, jadi untuk anda semua, kami ada sesuatu yang nak dikongsikan mengenai seni kaca berwarna. Sebab bila sebut mengenai kaca ni, tak semua orang minat dengan kaca tau. Ada setengah orang suka simpan, tapi ada setengah orang rasa macam kaca ni melecehkan. Betul, banyak makan ruang dekat rumah ke apa ke. Jom kita lah tengoklah video ni apa ceritanya pula. Seni kaca berwarna atau stained glass sememangnya sangat popular terutama di negara Eropah seperti Itali dan juga Perancis, dan sejarah penggunaannya menjangkau lebih dari ratusan tahun yang lampau. Tetapi, di negara kita seni ini kurang diberikan perhatian kerana bahannya sukar didapati dan pembuatannya yang agak rumit. Cinta pandang pertama, itulah ayat yang diungkap oleh anak kelahiran Ipoh ini terhadap seni kaca berwarna. Mula berkecimpung dalam pembuatan seni kaca pada tahun 1956. Rui Fung merupakan satu-satunya individu di Malaysia yang menggunakan kaca berwarna asli sebagai medium penghasilan karyanya. Saya seorang interior designer. Saya dapat itu idea dari magazine. Jadi dari magazine saya selalu nampak ada itu ini seni kaca ni. Di rumah-rumah dia banyak menarik dan banyak cantik. Sebab itu saya memang tertarik tentang itu, the beauty of ini kaca. Bapa saya encourage saya pergi itu Australia, saya pergi Italy dan saya pergi New York. Saya pun belajar semua itu, teknik dia. Saya pun buat selama 25 tahun sampai sekarang. Keistimewaan seni kaca ni, dia guna itu serbuk kaca yang berwarna. Jadi dia orang guna itu chemical mix dia. Lepas itu dia masuk dalam itu awan, bahkan dia 1800 Celsius. Sebab itu kaca ni dia punya warna tahan selama beratus-ratus tahun. Dia tak ada hilang warna. Membuka sebuah perniagaan seni kaca berkualiti tinggi bertempat di Sri Hartamas, Kuala Lumpur. Rui telah menghasilkan pelbagai karya yang cantik dan mempesonakan. Antaranya lampu Tiffany dan juga seni mozaik bermotif. Yang ini ialah mozaik art. Ini design ialah itu harimau. Jadi saya guna itu orange punya tone. Saya mesti cari itu tone yang tak sama. Dan ini saya guna lebih kurang 6 bulan siap dia. Saya harap seni kaca ini di Malaysia boleh diperkembangkan, menarik ramai orang appreciate dia dan ada minat belajar seni kaca ini. Inilah harapan saya. Alright, jadi untuk anda mungkin boleh menjadi hobi anda sebagai seorang kolektor yang suka simpan barang-barang kaca ni. Dan ada juga hobi-hobi, ada yang suka masak dan oleh kerana dah terlampau lama sangat masak Fiona, jadi dia improvisasi makanan tersebut. Dia tukar makanan tu untuk jadi nampak lain tapi rasanya masih lagi sama. Betul, you are right. Sebab kadang-kadang terutama sekarang ni time-time PKP kita duduk dekat rumah, kita akan jadi lebih kreatif secara tidak langsung tau. Jadi mungkin kadang-kadang kita bahan improvisasi makanan tu bukan dari segi kita nampak dia kena nampak lain, tapi kita mungkin dari segi faktor lain, dari segi macam okey bahan ni tak ada, kita nak improvise, kita nak improve, nak tukar dia dengan bahan apa. Okey. Itu mungkin ada
adalah anda yang ada di rumah. Kalau ada pengalaman macam tu, boleh silakanlah kongsi bersama kita di Facebook Borak Kopitiam. Bagi tahu kita, apakah makanan yang anda telah improvisasi ataupun kalau ada gambar, boleh letakkan sekali dekat situ. Mungkin kita boleh tengok-tengok dan kongsikan bersama dengan penonton-penonton yang lain. Alright, gambar makanan yang dibuat berdasarkan penambahbaikan ataupun anda tukar sebab dicadangkan oleh jiran anda. Bila tengok orang tu buat, macam cantik pula, saya pun nak buat. Bila dah buat tu anda rasa macam, saya nak buat benda lain lah. Dan ternyata benda tu boleh dijual pula. Boleh dapat income kepada anda. Betul. Okey, baiklah. Kita akan berehat sebentar. Kembali selepas ini dengan lebih banyak perkongsian mengenai improvisasi makanan. Jangan ke mana-mana. Baiklah, bertemu kembali di Borak Kopitiam. Okey, tadi sebenarnya kita dah cakap improvisasi makanan ni boleh dari segi bentuk dia, color dia, design dia dan juga kalau nak gantikan bahan-bahan yang tak ada kepada bahan-bahan yang anda ada, itu pun sejenis improvisasi. Tapi berdasarkan kamus saya. Okey, jadi bagi saya sebagai kaum lelaki yang tidak berapa tahu mengenai makanan ini, ya, apa saja yang diberikan oleh insan yang tersayang kita makan sebagai tanda sokongan. Improvisasi ataupun tidak, yang paling penting sedap. Tapi wanita rasanya tak cukup kalau dia buat benda tu je. Dia nak cuba benda tu jadi benda yang lain. Yelah. Nak bagi kita bersemangat untuk tengok. Nak yang terbaik untuk orang yang kita sayang, yang kita buatkan makanan tu. Tapi nak tahu betul-betul erti kata improvisasi ni apa, jom kita saksikan video ni. Daripada kuih tradisional hinggalah juadah utama, negara kita sememangnya terkenal dengan pelbagai jenis makanan yang unik dan menyelerakan. Lebih menerujakan, masyarakat kita juga telah menghasilkan pelbagai kreativiti untuk menambah baik makanan supaya menjadi lebih sedap dan menarik. Jom kita lihat antara jenis improvisasi makanan yang popular di Malaysia. Yang pertama adalah kuih kapit berinti. Ia sememangnya menjadi kegemaran ramai dan sering dijadikan sebagai juadah ketika musim perayaan. Ia dihasil dengan teknik mengepit menggunakan acuan khas bermotif flora. Kuih tradisi ini telah mengalami pelbagai inovasi daripada pembuatan, bentuk lipatan sehinggalah menambah perisa seperti coklat atau mentega kacang. Makanan seterusnya ialah murtabak mi segera. Hidangan hasil gabungan murtabak dengan mi segera ini merupakan salah satu inovasi yang telah mendapat sambutan masyarakat. Adunan telur bersama rempah dan mi segera bukan sahaja penuh dengan perisa, malah sangat mengenyangkan. Juadah ini biasanya boleh didapati di pasar malam atau bazar Ramadan. Pisang goreng keju sememangnya tidak asing lagi di negara kita. Keju yang ditabur di atas pisang goreng panas menghasilkan rasa sedap dan menyelerakan. Ia semestinya sudah menjadi juadah yang semakin menjadi trend. Nak mencari pisang goreng keju ini sangat mudah kerana kini ia banyak diniagakan di kedai-kedai, terak makanan dan sebagainya. Akhir sekali ialah pau cendawan. Pau cendawan pernah menjadi tular suatu ketika dahulu, terutama ketika di bulan puasa. Bentuknya menyerupai cendawan, mempunyai topping rangup berserta inti yang sangat sedap dengan rasa sup cendawan dan berintikan ayam. Kini, ramai yang telah berkongsi resepi pau cendawan di pelbagai platform media sosial. Memang mudah. Alright, itu dia ada pelbagai improvisasi makanan dan paling favourite saya adalah goreng pisang cheese lah yang kita boleh dapat kat mana-mana sekarang ni kan. Cuma dia ikut orang, ada setengah orang ni dia suka makan benda yang basic. Dia nak makan basic je, dia tak nak tukar-tukar benda tu. Sebab kalau tukar-tukar tu dah hilang kelazatan yang asli dia tu. Tapi setengah orang dia memang sering kali memang nak cari benda yang baru, nak cari benda yang baru untuk dirasa. Ini mungkin adalah satu pengalaman yang sangat-sangat orang cakap apa, sangat-sangat satisfying untuk anda semua yang di luar situ. Baiklah, sebenarnya kalau anda tengok dekat situ bukan sahaja makanan yang moden boleh kita dibuatkan improvisasi. Okey. Makanan-makanan tradisional juga boleh.
Antara contohnya macam yang ada di depan kita ni. Nama dia apa? Puteri Ayu. Puteri Ayu. Dan tapi- kita nak kongsikan mengenai kuih tradisional ni juga boleh diubah, boleh ditambahbaikkan untuk dicantikkan. Jadi sebab tu hari ni kalau kita tengok kuih Puteri Ayu ni selalu warna hijau kan? Ya kan? Hanya ada warna putih, hijau saja. Tapi hari ini kuih Puteri Ayu yang ada bersama dengan kita, dia warna merah pula. Okey. Kalau nak tanya kita, kita memang tak tahulah. Betul. kenapa Kami dan dapat tahu sebagainya. pun kuih Puteri Ayu warna hijau daripada Google. Okey, jadi jom kita bersama dengan seseorang Puan Jana yang pastinya dia tahu mengenai kuih-kuih tradisional ni dan juga banyak kuih yang telah pun diimprovisasi. Jadi bersama dengan kami memang berbeza kali ini walaupun depan ni ada kuihnya tapi Puan Jana berada di talian. Hello Puan Jana. Hello. Hello. Okey, so pertama sekali kita nak tanya, betul ke kuih Puteri Ayu ni dia hanya ada biasanya lah hanya ada warna putih dan hijau saja dan warna merah ni sebenarnya improvisasi daripada yang tradisional punya, yang lama punya. Ya betul. Ikutkan tu saya dah ubah dah lah. Asalnya tradisional dia atasnya inyok. Ada kelapa-kelapa. Kenapa? Tu saya ubah jadi red velvet, pandan, mocha. Oh, okey. Oh. Jadi macam mana Puan Jana boleh dapat idea ni mula-mula? Sebab yalah kalau kita tengok ni, saya baru tahu ni red velvet. Boleh ditukar dengan pelbagai lagi perisa-perisa yang lain. Sejak bila buat perubahan ini, Puan? Dan ikutkan saya dah berniaga dah lama dah. Cuma start yang Puteri Ayu ni first PKP tu. Saya dapat idea lah untuk nak buat benda tu. Oh, okey. Tapi macam mana boleh tiba-tiba ada idea boleh nak buat dia warna merah macam ni? Sebab nak bagi tarikan pada kanak-kanak lah selalunya. Okey, jadi masa bila Puan buat kan pada awal-awalnya lah. Sebab kita tahu kuih Puteri Ayu ni dia kelapa dan juga apa bawah dia pandan kan Puan? Pandan. Okey, jadi Yang adakah bawah- sebab anak-anak masa tu dia tak nak makan, jadi sebab tu Puan tukar menjadi kuih-kuih yang lebih dekat dengan mereka. Saya tengok dalam gambar ni si ada yang ditambah coklat dan sebagainya. Iya tak? Betul tak Puan? Betul tak, Adakah Puan? perubahan itu dibuat sebab tengok anak-anak ni dia suka makan? Rasanya kot. Rasanya kot. So biasanya kalau kita tengok makanan yang biasa-biasa yang kita buat tu, anak-anak kita memang kurang minat. Betul. Sebab variasi color dia tak warna dia tak begitu menarik. Yang ini sekali pandang dah jauh boleh nampak. Mungkin anak-anak lebih suka Betul. makan. Lagi kalau kita letak topping dia coklat, cheese dan sebagainya. Betul. Puan dah kembali bersama dengan kami ke tadi? Okey, Puan, mungkin boleh berkongsi dengan kita sebab yang ini merupakan satu improvisasi daripada Puan sendiri, resepi baru Puan sendiri. Macam mana dengan sambutan customer, pelanggan-pelanggan? Baik, sambutannya begitu baik sekali. Seperti yang semua kita sedia maklum lah. Kejap, mungkin Puan Jana boleh unmute mic tu. Rasanya dah termute secara ya? tidak sengaja. Sebab tu Biasalah, kita tak dengar. bila kita buat online ni, beginilah dia punya cabaran-cabaran dia kan. Boleh bayangkan tak macam mana anak-anak kita pergi belajar dulu PDPR. Kan? Macam inilah dengan cikgu-cikgu semua. Tapi tak apa, yang paling penting sampai benda ni kepada semua. Jadi sebab tu bersama dengan kami hari ini, kalau kita tengok pada apa yang Puan Jana sampaikan sebelum ini kepada kami, Puteri Ayu ni telah pun diubah dengan pelbagai perisa dan juga topping. Okey, saya ada coklat, kita ada coklat ni apa? Kita cheese Saya tanya orang yang salah ke? Dia tanya orang yang salah. Dia tanya macam ini saya punya. Okey, tak apa. Sekarang ni kita diberi satu tugasan. Dekat sini selain daripada menjadi pengacara, kita juga hari ini diberi cabaran untuk menghias topping bagi kuih Puteri Ayu ni. Okey, jadi saya serahkan kepada Fiona. Saya. Ya. Okey. Kerana Yang ini saya tak tahu kenapa bila buat benda-benda macam ni, wanita ni akan jadi lebih teliti berbanding dengan lelaki. Adakah ini salah satu taktik beli jiwa? Memang taktik macam tu sebab lelaki akan tunggu untuk makan saja. Okey, saya harap saya buat dengan betul Puan Jana. Okey, kita gunting tip dia terlebih dahulu. Tadi saya nampak ada satu red velvet ni, dia masukkan kat tengah-tengah. Okey, masukkan. Macam mana awak tahu? Saya tengok gambar tadi. Okey, jom. Lelaki dia akan banyak Google dan dia suruh isteri dia buat. Alright, Okey. kita macam Wow. ni. Meriah sikit. Okey. Meriah tak? Meriah. Dalam kosong. Okey, kita nak macam ni.
Okay. Tapi selalu kan saya rasa bila kita buat sesuatu improvisasi makanan ini, ada antara dua. Satu memang betul-betul akan jadi viral. Saya ingat lagi ada aiskrim pokok pernah viral. Itu improvisasi makanan juga. Aiskrim pokok tu viral sampai saya pun pergi mencari aiskrim tu. Bila saya tengok tu saya tak sampai hati nak makan sebab dia pokok. Oh, Tapi cantik saya lah. tengok rata-rata orang beli dan sebagainya dan benda tu viral. Okey. Okey, jadi Puan Jana dah bersama dengan kami kembali. Puan Jana, Ya? Puan Jana, tu dia. betul tak apa yang saya buat ni? Puan tengok apa yang Fiona buat. Betul tak dia masukkan topping kat dalam tengah-tengah tu? Betul. Okey. Tadi Muaz tanya saya tau. Saya tak boleh nak jawab dia lah sebab saya tak tahu. Ini apa ni ah? Yang mana? Yang saya masukkan dekat dalam kuih Puteri Ayu tadi. Krim ya? Oh, yang tu cheese. Oh, cheese. Betul lah saya cakap cheese tadi. Okey. Ting, ting, Walaupun ting, main tembak je betul. Alright. Okey. Dan seterusnya setelah kita masuk cheese, di sini apa lagi yang boleh kami hiaskan kuih Puteri Ayu ni? Contohnya macam ni. Okey, apakah itu? Puan tu beri siapa Puan? Okey, yang tadi buat tu kan, yang Fiona buat tu. Ini. Saya paitkan cheese dekat tengah dia ni. Okey. Kena macam bising kan. Okey. Okey, lepas tu letakkan coklat. Okey, coklat. Coklat Muaz, jap. Coklat mana Saya tu? bukan coklat. Saya rasa awak salah lah. Jap. Bukan coklat ni ya? Kalau salah saya makan dulu. Kita coklat. Okey lah. Yang ni yang Betul eh? Kita beri betul. Okey. Sebab floor manager kita tadi ketuk kepala tadi. Masukkan tengah-tengah. okey. Oh. Oh, sedap lah. Okey, lepas tu? Kenapa tegak macam tu, Muaz? Oh, dia mengiring. Susahlah ada customer macam ni. Okey. Oh, Okey, yang kedua dia yang cheese, cream cheese. Cream cheese. Okey, letak cheese dekat tengah. Okey, lepas tu Okey, letak cheese dekat kari. letak cheese juga. Separuh. Okey. Banyak sangat. Okey, ni yang red velvet punya. Oh, macam tu. Okey. Tara, this is art. Okey. Next. Okey, cantik tu. Cantik. next. Oh, masukkan coklat. Okey. Coklat Okey. Okey, sudu. Coklat ni dah cair ke? Bukan. Bukan. Kita dah Dia macam rendam, dia macam rendam. reality show apa dah ni. Sebab saya rasa sebagai seorang kalau yang kita menjual, kita jangan kedekut. Kita bagi. Muaz. Saya Kita tak nak bagi beli coklat. daripada Muaz. Kejap. Kadang-kadang ada okey, benda ni kena Dia bukan. Okey, kena kejap. Saya lembikkan saya sikit. nak cuba saya punya style lah pula kan. Okey, kita letak sikit macam sprinkle yang ni. sebab tu saya rasa bila kita nak cuba-cuba ni bukan kali pertama boleh terus jual. Dia kena Kan. cuba sampailah rasa benda sedap. Tak, Dia macam, kena ada saya trial nak and letak tu error. macam kedekut je. Nampak macam tak sedap. Less Dia kena is bagi more, you know. Dia kena bagi lebih. Kalau lebih sangat nanti ni dia rasa macam jelak kan. So kita Okey. kena Oh, saya rasa sedang-sedang. setelah kita letak coklat kat sini, saya yakin budak-budak ni dia memang suka cheese and coklat tau. Betul-betul. Nampak? Betul. Muaz. I have no comment. Okey, betul. saya tolong awak. Cantik kan? Okey, cantiknya. Okey. Ha. Okey, mungkin Puan Jana boleh sambil-sambil tu kongsikan bersama dengan kami Facebook dan juga Instagram. Mana tahu Betul. ada penonton nak tengok karya yang betul-betul cantik ni. Bukan daripada Sebenarnya kami. kita nak borang dengan Puan Jana banyak tapi oleh kerana masalah online dan sebagainya. Sekali lagi, Puan, Facebook ataupun Instagram? Okey, untuk Instagram, my Adra. my__Adra. ADRA. My Adra, okey. My Adra. Tu nampak. my_ADRA. So, Alright, nanti kita follow. Betul. Thank you Puan Jana. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Alright, nampak dia. Kita pun boleh improvisasi makanan yang ada dekat depan ni. Mungkin anda yang ada di rumah boleh juga try tengok apakah makanan yang anda boleh improvisasi sendiri.
Jadi saya tak sabar sebenarnya nak cuba makanan ni. Saya dapat rasakan memang sedap. Cuma sambil kami nak cuba kejap lagi, apa kata untuk anda kita ada sesuatu mengenai cupcake. Ya, jom. Cupcake ni memang cukup popular dan ada pelbagai improvisasi cupcake yang telah pun kita dapat lihat. Kan, tapi rasanya basic dia sama je lah kan? Mungkin, tak tahu, saya tak pernah buat. Jom kita tengok video ni. Sila-sila, kongkok. Tapi kali ni lain daripada lain, kita ada buat cupcake bukit yang so untuk tahu lebih lanjut tentang cupcake bukit ni kita ada Kak Fazia dan Abang Azri. Hai. Hai. Sebelum kita mulakan, mungkin sebelum ni ada buat bisnes lain ke? Sebelum ni memang kami ada buat perniagaan lain. Kebetulan masa dekat PKP dulu, isteri saya dapat idea untuk buat cupcake, kemudian diolah masukkan dalam bukit tu. Macam mana akak dapat idea untuk buat cupcake bukit ni sebenarnya? Cupcake bukit ni sebenarnya something yang sangat new di Malaysia. Tapi kalau ikutkan better daripada overseas, cupcake bukit ni something yang memang biasa bagi diorang. Saya dapat idea untuk buat cupcake bukit ni daripada seorang customer. Maksudnya dia tentang cupcake dia nak digubah dalam bentuk bukit. Jadi dari situlah saya dapat idea dan saya banyak sangat rujuk dari Pinterest untuk tengok hasil kerja baker-baker daripada overseas. Kalau cupcake yang kecil-kecil tu kan. Kalau macam cupcake bukit ni, apa beza dia? Basically memang cupcake, cuma kita dekor ikut design bunga. Dia ada proses yang lebih lah. Maksudnya kita kena gubah bukit tu. And then kita cantum dia. Maksudnya cupcake tu kita susun dan jadi sebuah bukit. Mungkin berapa lama masa nak ambil untuk buat cupcake bukit ni? Proses daripada awal bakar sampai siap, kalau kita buat straight macam tu, dia akan ambil masa dalam 3-4 jam je. Dan sebenarnya bukit ni paling-paling banyak kita orang boleh keluar mungkin dalam 5 ke 7 je satu hari. Apa dia punya bahan-bahan yang perlu ada lah? Untuk buat base, kita guna cawan kertas, wrapping paper untuk kita gubah. Adakah pemilihan warna tu penting untuk buat bukit tu sendiri? Warna tu memainkan peranan penting sebabnya bila kita buat, kita banyak main tone tau. Yang ni soft sikit, yang ni pekat sikit, kita akan susun dan cantum supaya bila dia bergabung, dia akan naik seri dia tu. Macam mana akak buat cupcake tu supaya kita punya krim-krim tu macam mana nak jaga supaya dia tak comot lah? Nak buat cupcake bukit ni tips sangat-sangat penting untuk kita jaga. Sebenarnya kalau ikutkan, bukan krim tu tak terkena langsung, tapi kita perlu minimalkan krim tu dengan cara bila kita dekor, kita bekukan. Bila kita nak cantumkan dalam base bukit tu, nak masukkan, kita akan ambil satu-satu daripada freezer. Nak delivery kat customer pun kita keluar. Kalau macam cupcake bukit ni, mungkin apa sambutan orang ramai, apa komen pelanggan tentang benda yang baru ni? Alhamdulillah, setiap penerima yang menerima tu, pertama kalau memang dia dapat daripada surprise, memang dia terkejut sebab dia kata, saya ingat ni betul-betul. Jadi bila dia orang belah, baru dia nampak cupcake yang duduk di dalam tu. Pada pendapat saya sendirilah, cupcake bukit ni yang menarik dia pertama sekali kita tak membazir. Tapi kalau kita bagi cupcake, benda tu akan boleh sama-sama dia menikmatilah kek tu kan. Itulah paling saya seronok lah maksudnya. Bila saya nampak tu, saya rasa macam cantiknya. Mungkin ni salah satu idea yang saya boleh bagi dekat someone yang special. Memang insyaAllah. Alright, apa pun terima kasih Abang Azri, Kak Fazia. Semoga terus berjaya. Thank you so much. Thank you. Amin. Terimalah untuk awak cupcake bouquet. Betul kan? Betul. Awak nak bagi siapa? Saya nak bagi sesiapa saja yang ingin menerimanya lah. Sebab selalunya saya rasa ini sesuatu yang menarik. Betul. Sebab selalu kalau saya tengok dalam percintaan ke sesiapa sajalah bagi bunga kepada insan yang tersayang, akhirnya bunga tu mati, betul? Betul. Dan kenapa wanita boleh terima bunga? Terima kasih. I seronok. Tapi kalau bagi ni cupcake, saya rasa lagi bagus. Dia boleh makan, saya pun boleh makan. Betul. Berbaloi kan kalau nak beli pun kan. Betul. Tapi kalau kita tengok, sebelum kita diberitahu ini adalah sebenarnya cupcake bunga, kita tak tahu. Kita ingatkan sebenarnya yang ini bunga, kertas ke apa. Tapi tidak. Ini adalah diberbuat daripada cupcake. Awak dah jadi duta ke, Muaz? Betul. Saya nanti kalau potong boleh makan. Jadi tahniah. Itu dia. Thank Hebat you. orang kita ni. Okey, kalau kita tengok ni, improvisasi makanan ni boleh buat macam-macam. Cupcake lah, kuih tradisional lah. Dan satu lagi sekarang ni kita nak tunjukkan kepada anda dari kita improvisasi roti bun. Okey. Roti bun pun boleh improvisasi ya. Betul. Wow, macam-macam lah. Alright, seronok kita pada hari ini. Dan kita bersama dengan seorang tetamu kita yang akan berkongsikan mengenai roti bun ini. Iaitu kita ada Intan Asmali. Kita ada Puan Intan. Apa khabar Puan Intan? Hello Kak Intan. Intan. Hello Kak Intan. Baik, Muaz, Fiona. Morning.
ni okey, kita dah nampak dah awak punya ban yang dihias memang cukup cantik, kreatif. Tak pernah lagi saya tengok ada orang buat macam ni. Jadi hari ni kita nak ambil kesempatan ni nak tanya macam mana Kak Intan ada idea tiba-tiba pada suatu hari nak buat improvisasi dekat atas roti ban ni macam ni. Oh, actually anak saya dia selektif eater. Dia bukan picky eater. Dia susah sangat nak makan tau. Bila nak makan tu kena macam ada storytelling dengan dia. Lepas tu kena macam ikut dia punya selera dulu. Macam dia minta nak coklat, saya kena bagi coklat. So barulah sekarang dia punya pemakanan tu dia dah mula makan macam-macam. Sebab itulah daripada situlah saya pun Google tengok Instagram apa yang boleh dijadikan idea untuk nak jamu dia. Okey. Ini antara yang telah pun Kak Intan kita buat. Memang sangat-sangat cantik dan nyatalah kalau tunjukkan budak-budak memang dia akan makan lah. Dia sukalah kalau kita rasa comel sangat nak makan pula. Tapi kan macam kanak-kanak bila tengok ni apa agaknya macam ni Kalau saya nak makan pun saya takut. Tapi bila idea tu datang, bila Kak Intan buat, macam mana perasaan orang Kak Intan? Adakah diorang ni akan habiskan terus ataupun diorang suka makan sikit-sikit? Macam anak saya dia habiskan lah. Sebab kalau macam saya tu macam kadang-kadang bila yang buat beban ni macam alamak sayangnya comel. Itulah. Kita sendiri macam tapi memang sebab adunan dia sedap kan. So habiskan lah. Tapi kalau kita tengok kan nak buat ni macam leceh je. Leceh tak Kak Intan? Kenapa? Dia leceh sikit lah. Tapi sebab tu dia buat kat TV juga. Kepuasan bila kita tengok orang terima benda yang kita makan, benda yang kita buat ni dan diorang makan memang rasa macam Okey. Jadi kalau kita lihat design macam anak apa hitam tu. Kalau design tu nak buat selalunya macam mana? Adakah akan diuji atau di draft dulu ataupun dia terus masak, dia buat je masa nak buat ban ni? Kak Intan. Kadang-kadang fikir juga. Saya fikir dululah apa benda yang nak kena buat. Maksudnya macam katakan hari tu saya nak buat storytelling tentang puteri. So saya ni lah dulu search dulu apa yang saya nak buat. Saya nak presentkan untuk anak saya ataupun macam ada jiran yang minta ataupun kawan-kawan yang minta, saya akan cari dulu bahan dia baru akan buat. Okey. Kalau kita tengok kan sekarang ni depan kita ada roti ban dan juga ada ni krim lah kan? Cheese. Cream cheese. Ya. Bukan, itu buttercream. Itu krim, buttercream. Dengan saya ni coklat. Buttercream. Kan kalau macam ban biasa. Ban biasa tu yang kita makan dengan roti krim tu. Itulah. Sedap ni. Oh, ini dia. Okey, sekarang ni Kak Intan nak bagi kita challenge kan? Apa dia? Ya. Hari ni kita nak buat bear yang macam tengah duduk berenang kat dalam ban ni. Bear yang berenang dekat dalam ban? Ya, menggunakan buttercream. Okey. Mai Kak Intan buat, kami akan follow. Saya tak boleh nak bayangkan ni. Okey, ni roti yang ban biasa. Kalau macam siapa yang nak buat kat rumah boleh pakai yang ban yang untuk burger ban tu. Tahu? Burger ban. So, so kita belah tengah. Belah tengah, jangan bagi sampai dia terpotong. Macam tu. Okey, potong tengah. So, bukakan dia. Bukakan dia. Sini. Nampak tak? Okey. Jangan patahkan Jangan patahkan. Alamak, saya punya terputus. Ayuh. Okey, tak apa, saya sambung balik. Okey, lepas tu? Okey, Kak Intan. Kak Intan? Okey. Kak Intan, dia Kak lag Intan kejap. tercengang ke tengok saya punya ban ni tercabut? dia tak boleh nak terima. Tak. Sorry. Tak apa, Kak Intan. Ada WhatsApp masuk, ambil order lah tu. It's okay. Okey, Kak. Lepas ni kita nak buat apa ni? Okey. Tu yang buttercream tu letak kat tengah. Okey. Yang ni Alright. Berapa padat kita kena letak? Buttercream tu letak kat tengah sampai dia penuh. Okey, sampai dia penuh. Alright. Okey. Okey, Muaz. And you all gunakan
You all gunakan spatula. Spatula. Lambat Spatula. kalau masak ni spatula pun tak. Ada tak? Spatula. Tak apalah, kita Tak apalah, gantilah Kak. Kita improvisasi kita punya spatula. Kita pakai yang lain. Then, okay, ni yang dia punya ban. So, you all ambil yang kepala bear tu. Kepala bear, ya? Kepala bear, ya? Oh, okey, kejap. Kalau buat dengan mak, mana satu kepala bear ni, mak? Okey, kepala Okey. bear. Kepala bear. Ini juga boleh dijadikan idea untuk dengan ibu dengan anak buat aktiviti dekat rumah kan? Betul, betul. Oh, Okey. tak adalah asyik main toys je kan? Okey. Yes. Alright, dah ada kepala bear so, tadi. Ada kepala tu, ada hidung kan? Ada hidung. Ini Muaz, sini. Hidung dia pun daripada ban. Okey, kalau kata you tak ada hidung, saya ada bekalkan pen. Yang food coloring pen tu. Okey. Boleh buat dia punya mata. Lukis dia punya mata. Adakah ini? Okey, tak apa. Kita improvisasi. Kita pakai ni, coklat. Boleh buat mata dia. Okey, lepas tu? boleh. Fiona gunting kecil je coklat tu. So boleh draw atas tu juga. Okey, tak apa. Kejap. Muaz, it's not like nampak ni? that. Dah, Cookie Monster. Oh my goodness. Kak tengok dia, Kak. Okey, so kepala bear tu kita akan letakkan kat atas ban tu. Atas. Mana? Teruknya saya punya bear bila masuk TV. Okey, Muaz. Good job, Muaz. Good job. Itu pun Dia okey dah good tu. job? Okey. Okey, kejap. Lepas tu, dia ini ada yang tangan dengan kaki ni, kita just cucuk je. Dekat mata krim tu. Oh, dia macam bear tengah baring. Betul lah, bear tengah berenang. Alamak. Saya tak tahulah apa jadi dengan muka bear saya. Jangan gelak. Okey. Kejap. Nampak? Boleh cantum ke? Terputus kepala. Boleh. Dalam, you all letak dekat dalam tu. Oh, dalam. Dia berenang. Letak kat Dia dalam berenang pula. kat dalam tu. Alamak. Mata eyeliner dia. Maafkan saya, bear saya tenggelam. Sebab dia dekat dalam kolam ni, dalam sangat. Bear saya ngantuk. Siap. Lepas Siap. tu, Tak ada hidung sama. bolehlah taburkan sugar. Okey. Apanya ganas. Kejap, kena ada tangan Tak. Okey, kejap Puan Intan buat nampak cantik je. Okey. Yeay! Kan? Jadi kan, Puan Intan. Cuba tengok. Kak Intan, cuba tengok. Betul-betul. Yes, Itu je lah okey. aktiviti yang fun untuk anak-anak kan kat rumah. Tak adalah boring. Actually ban ni you all boleh pakai ban yang buat burger tu. Cuma yang ni je lah. Yang kepala dia semua tu lah. Lama sangat ambil Fiona punya tu, ambil saya punya jap. Ni baru art. Tak cantik. Okey, sambil-sambil tu mungkin Kak Intan boleh kongsikan Instagram ataupun Facebook. Okey, ID saya Cantang Kitchen. FB pun sama, Cantang Kitchen juga. So, dalam tu banyaklah jenis-jenis roti yang lain. Antaranya onde-onde, caramel, cream cheese. Dan macam jenis roti lagi. Okey Kak Intan, terima kasih hari ini telah berkongsikan kami satu, saya rasa menu yang cukup simple tapi boleh buat. Ya, yang paling penting kalau buat dengan anak-anak tu bukannya kita untuk jual lah, untuk seronok-seronok kan. Sama-sama gelakkan. Dia gelakkan saya gelakkan dia. Okeylah, tapi macam kalau nak beli dengan Kak Intan, silakan. Kak Intan yang betul-betul cantik punya. Betul. Baiklah, terima kasih Kak Intan. Okey, ini dia. Kalau mungkin anda ada di rumah yang dah pernah try, kongsi bersama kami. Bagi kami gelak-gelakkan sikit kat sini.
Sebab dah puas gelakkan kami dekat sini kan. Okey, jadi untuk anda selain daripada kita cerita mengenai makanan, saya nak kongsikan bersama dengan anda lah, jangan lupa untuk bersama dengan Cool FM pada 11 hari bulan ini kerana kita ada webinar Cool. Sebelum ini mungkin anda dah pernah dengar mengenai webinar Cool ini dan kali ini kembali semula 11 Mac bersama dengan tetamu-tetamu yang hebat. Antaranya kita ada Dinas Mokhtar, kita ada Dr. Fida yang mana akan membincangkan mengenai susu ibu versus susu formula dan akan dihostkan oleh Haiza. Jadi untuk anda semua jangan lupa untuk like dan juga follow Facebook Cool FM. Kat sana ada pelbagai info yang boleh anda dapat dan selain daripada anda akan dapat lihat perbincangan mengenai susu ibu versus susu formula ni, anda juga berpeluang untuk menangi wang tunai. Jadi jangan lupa untuk follow sekali lagi Facebook Cool FM. Yes, yang paling penting sambil dapat ilmu sambil boleh menang wang tunai. Yes. Baiklah, untuk anda semua jangan ke mana-mana sebab apa selepas ini kita ada lagi banyak intipati mengenai improvisasi makanan kepada anda semua. Alright, saya nak rasa makanan ni kembali selepas ini, okey? Apa rasa dia? Are you sure? Sure. Macam hari ni dah dapat idea ke belum nak improvisasi makanan apa yang ada di rumah? Kalau belum, fikirkan terlebih dahulu. Okey, baiklah. Tadi kalau kita tengok, kita boleh improvisasi dari segi kita punya kuih tradisional. Lepas tu roti pun boleh. Selain daripada itu, makanan-makanan lain pun boleh juga. Antara contohnya macam sate. Okey, bila sebut mengenai sate ni saya teringat pula dah lama tak balik Muar Kalau kat Muar Johor tu pagi-pagi memang kita makan sate untuk breakfast. Jadi kat sana ialah sate-satenya adalah sate basic lah, sate ikan, sate ayam, daging dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya dah satu improvisasi sate yang lebih senang untuk kita makan. Betul. Tanpa kita nak beratur panjang. Kita sendiri boleh masak. Betul. Okey, iaitu sate frozen. Tapi yang ini ada kelainan dia juga diperbuat daripada ikan tuna. Pernah tak kita makan sate ikan tuna? Saya tak pernah. Sebab ikan tuna ni nak makan pun yelah kita kena tengok-tengok juga kan. Tapi untuk kita nak menjelaskannya, kita bukan pakar. Sekarang ni kita ada pakar yang bersama dengan kita, iaitu owner kepada kita punya Yellowfin Sate Tuna ni, iaitu Puan Tini. Hello, hi Puan Tini. Hai. Hai, okey. Kita dah nampak dah, ini satu improvisasi makanan yang kita tak pernah lagi tengok. Boleh tak Puan jelaskan, bagi tahu kita macam mana boleh tercetus ideanya nak buat sate ikan tuna? Okey. Sebenarnya kami mendapat idea sate ikan tuna ni asalnya sate ni dia idea asal daripada Jabatan Perikanan Malaysia. Okey, kemudian kami Dr. Tuna kita mengambil langkah untuk improvisasikan dan kita mengubah atau memperbaiki tekstur, rasa dan juga kita buat juga R&D untuk mendapatkan hasil seperti yang ada sekarang ini. Okey, jadi dari segi demand apabila dah keluar sate tuna ni macam mana? Maksudnya respon daripada orang ramai. Sebab sate ni kita sinonim. Kena ayam, kena daging. Kalau rare pun ada orang yang ambil perut, ambil sate anap. Itu rare lah kalau nak jumpa. Ni tuna ni macam mana pula Puan? Okey, sebenarnya sate tuna ni kalau ikutkan kita dah buat selama lebih kurang sejak 2018 lagi. Kami pernah involve di Maha 2018. Memang dari segi feedbacknya sangat baik. Sebab orang yang tak pernah rasa sate ni, dia akan ingat macam manakah rasa sate ikan. Tapi sebenarnya semua orang kena rasa kerana ada setengah akan rasa kenapa dia tak rasa ikan? Oh, rasa seperti ayam. Kenapa dia tak rasa ikan? Rasa seperti daging. Tapi kita tak boleh describe dia sebagai ayam dan daging sebab mereka akan rasa kenapa rasa dia unik sangat. That's why itulah yang kami beri penekanan supaya orang rasa dan untuk bila mereka rasa ni memang mereka tidak pernah menolak lah. Sebab kita sedia maklumlah bahawa kalau untuk tuna tu sendiri memang kalau kita makan ni baik untuk kesihatan Puan kan? Betul. Sebenarnya kalau ikutkan 5 cocok sate dari sate kami, sate tuna sirip kuning ni, 5 cocok itu cukup sebanyak 44% kegunaan keperluan protein untuk badan kita satu hari. Okey, tapi bila kita sebut tentang ikan tuna ni, bukan semua jenis ikan tuna yang kita boleh pakai. Yang ni pakai jenis ikan tuna macam mana ni?
Okey, kalau betul. Kami selalu memberitahulah kepada customer sebab mereka tanya ikan tuna, adakah tuna tongkol yang kami gunakan? Tapi sebenarnya kita menggunakan ikan ni ada di sebelah saya ni model ataupun Besarnya. ini ikan ni seberat 25 kilo sebenarnya. Oh, yo. Okey. Ya, kita menggunakan ikan tuna daripada spesies tuna sirip kuning. Kalau kita boleh lihat di belakang saya, kita ada spesies-spesies tuna. Sebenarnya banyak ada spesies tuna ni dalam lebih kurang secara majornya ada 6 atau 8. Tetapi seperti bluefin, yellowfin, macam yellowfin yang kami gunakan dalam keluarga tuna, dia adalah ikan tuna yang kedua terbaik di dunia. Jadi sebenarnya memang dari sudut nutrisi dan kebaikan itu yang kami tekankan. Patutlah dipanggil Doktor Tuna. Memang power mengenai tuna. Ini kalau kata jenis duduk kat mana pun dah tahu ni. Tapi Puan, ala-ala kita dah ada bersama dengan Puan ni. Dengan ceritanya ada demo untuk nak makan ataupun nak masak juga ni. Sebab kita semua sedia maklum bahawa sate ni selalunya kalau kita masak sendiri susah. Kalau kita nak panaskan ke apa, selalunya tak jadi Puan. Senang ke sebenarnya? Kalau kita dah ada tuna ni? Seperti semua orang tahulah, ikan ni kan dia mudah masak. Jadi sebenarnya sate tuna ni senang. Kalau you all dapat yang frozen, nak masuk dalam microwave 3 minit saja sebenarnya. Sekejap saja. Begitu juga kalau seperti yang demo yang kami tunjukkan, jika kita masak di grill sebenarnya tak sampai pun 10 minit. Seperti kita nak bakar sate yang daging atau sate ayam. Kita punya sate sebab ikan, jadi memang yang terbaik kita masak secara medium rare, bakar tu. Jadi itulah yang the best untuk kita makan, dan kalau makan waktu panas memang marvelous lah, memang sedap. Nyam. Tapi saya tengok dari segi ni pun tebal kan? Ya kan, tebal je. Betul. Tapi biasanya kalau kita makan sate, kita akan makan cicah dia punya kuah kacang kan. Yang ini kita pakai kuah apa ni? Okey, sebenarnya kami kalau di kafe kita ada option untuk kuah kacang jugalah, sebab kebanyakan orang seperti mana yang diketahui memang dah sinonim dengan kuah kacang kan. Tetapi di tempat kami sebenarnya secara utamanya kami menyediakan kuah black pepper sauce lah, sos ladi hitam. Sebab ikan ni selama 2 tahun kami buat ni sebenarnya kuah ladi hitam ni lagi sesuai untuk ikan. Sebab kita tak samakan dengan ayam atau daging lah. Bagaimanapun masih ada option untuk yang siapa yang menggemari kuah kacang. Tapi yang the bestnya, sebab ikan ni kan dia tekstur ikan ni kalau dapat rasa dengan yang macam rasa hangat-hangat, rempah atau ladi hitam sikit, itu lagi sedap lah. Betul. Puan, kalau kita tengok sate daging ataupun ayam, selalunya dia sedikit keras lah kan, pejal lah. Sebab ayam dengan daging kan. Tapi ikan ni kan dia macam lembut, senang turun pecah dan sebagainya. Betul. Okey, betul. Pertamanya kerana itulah kami menggunakan ikan tuna sirip kuning. Dia ikan laut dalam yang mempunyai kepadatan isi yang sangat baik. Dan keduanya, kami buat R&D untuk cara potong pun sangat lama untuk kita mendapatkan tekstur yang terbaik untuk kita boleh cocok pada lidi sate tu. Dan ketiganya, kami sate Dr. Tuna, kita menggunakan 30 gram bagi setiap cucuk sate untuk dapatkan tekstur yang terbaik lah. Jadi dia nampak kemas, padat, sebab tu nampak dia gemuk-gemuk kan. Betul. Jadi sebenarnya kalau boleh rasa selepas ni, memang dia punya kepadatan tu tuan-tuan sendiri boleh rasa dia punya tekstur tu sangat padat. Betul. Itu dan kita memang tak mix dengan apa-apa tepung dan sebagainya. Itu memang betul-betul cube ikan tu sendiri yang kita cocokkan, sebagaimana tadi dah tunjuk ada video, ada gambar yang ditunjukkan. Memang cube ikan tu terus kita cocok dan kita marinate macam tu. So itulah yang sebenarnya yang kita beri pada tuan-tuan dan perempuan untuk rasa dan nikmati, terutamanya nutrisi dia itulah yang terbaik. Baik. Okey, mungkin Puan Tini boleh kongsikan Instagram ataupun Facebook supaya kalau mereka berminat boleh tahu lebih lanjut tanya tentang Dr. Tuna ni.
Okey, jika ada yang boleh pergi kepada Facebook dan Instagram kami My Dr. Tuna, MYDRTUNA. Di sana boleh follow kami lah, so that kita mungkin boleh tengok update kami setiap hari. Mungkin insya-Allah kita ada event dan sebagainya, boleh join kami nanti. Baik, Puan Tini, terima kasih banyak-banyak di atas cerita itu tadi, improvisasi sate yang kami sendiri, saya baru tahulah, mungkin ada orang yang dah tahu. Terima kasih banyak-banyak. Tahniah juga, satu saya rasa menu baru untuk kita semua. Sebab kalau kita tengok dari segi kesihatan, kalau tebal macam ni, Fiona, memang 5 cucuk pun saya rasa dah kenyang lah. Dah kuat dah untuk badan kita dapat protein seperti yang Puan Tini katakan tadi. Satu lagi memang betul-betul improvisasi lah. Sebab apa ini tak pernah saya lagi tengok sate frozen macam ni kan. Baiklah, bagi anda semua yang merupakan pengikut family duo, ini satu benda yang Fiona nak kongsikan bersama dengan anda, iaitu mesti anda tertanya-tanya pasangan ibu bapa dan anak manakah yang bakal menjadi juara untuk minggu ni. Saksikan semuanya dalam Family Duo malam ini jam 9 malam hanya di TV3 untuk mengetahui pasangan ibu, bapa dan anak manakah yang bakal menjadi juara untuk minggu ini. Wah, tak sabar saya sebenarnya bila tengok tu. Dia lebih kepada, sebab apa tau? Family Duo ni, yelah, yang sedap-sedap lah, tak ada masalah lah. Cuma kalau anda dengar baru-baru ni pun ada macam Kak Syira kita bersama dengan anak dia viral sebab memang dia nyanyi suka hati dia. Itulah dia, dalam keluarga bila kita nak menyanyi, Fiona kan, kita pergi karaoke dan sebagainya, bukannya nak dengar mak nyanyi sedap, anak nyanyi sedap. Yang paling penting boleh nyanyi sama-sama lagu yang kita suka, enjoy. Macam suami isteri kita tengok, Izzati dan juga Azwan, Alan bersama dengan isterinya, dan tertanya juga kita siapa agaknya pada hari ini, gabungan yang mana. Yang pastinya bukan kami berdua sebab kedua-duanya nyanyi hauk. Mana awak tahu awak tak pernah dengar saya nyanyi? Tak apa, saya dengar dari segi percakapan dah tahu. Kita sama-sama tak boleh nyanyi. Tapi kita nantikan 9 malam ini di TV3, okey? Betul. Okey, tadi kita dah tunjukkan apa? Kita dah tunjukkan improvisasi kuih tradisional, roti, kemudian kita ada sate. Yang ini satu memang lain daripada lain. Tak pernah saya sendiri tengok improvisasi sushi. Macam mana rupa dia? Okay. Tapi sushi ni beginilah, sushi kita tahulah. Tapi ni saya tengok seakan-akan macam kek. Sushi kek. Okey. Ini soalan dia. Kita tak boleh nak jawab. Kita tanya tuan punya sushi kek ni. Okey, yang bersama dengan kita sekarang, kita ada Chef Riza. Hello Chef. Chef Riza. Hai. Assalamualaikum. Salam. Oi, muda lagi je. Saya Okey. sekali tengok chef ni macam budak-budak gamers lah. Rupanya chef. Oh, gamers lah. Okey, Chef mungkin boleh berkongsi dengan kita terlebih dahulu tentang background Chef. Chef ni memang khas buat sushi saja ke macam mana? Ya, saya specialize buat Japanese food lah. Oh, Japanese food. Okay. Ada orang kata chef macam artis ke? Sebab muka chef macam penyanyi drama band. Ha? Oh, drama band. Okey, jadi chef, saya tertanya-tanya kepada orang yang pandai buat sushi ni. Sebenarnya dalam nak buat sushi ni, apa agaknya perkara yang perlu ada? Kesabaran, ketekunan? Ya, betul. Chef? Dia kena disiplin lah. Disiplin, lagi satu dia punya skill tu nak kena belajar betul-betul lah. Japanese food ni memang skill lah. Okey, satu lagi soalan. Kalau tadi Muaz tadi dia tanya nak jadi chef sushi ni ataupun makanan Jepun dia kena ada kesabaran ke apa kan. Satu lagi adalah pisau yang tajam. Betul ke tak? Ya, betul. Kita kena ada pisau yang tajam lah. Kenapa ya? Sebab kita banyak main dengan ikan tau. Jadi bila kita nak slice tu, kita perlu soft. Bila nak potong tu kena soft. So kalau tumpul, jadi ikan tu akan pecah dan akan rugi. Sebab ikan mahal. Okey. Chef, dari segi macam menu-menu sushi ni, sebab kalau kita pergilah mana kedai pun lebih kurang sama je. Cuma kalau kat Malaysia ni, adakah dia mengikut betul-betul daripada Jepun ataupun kat Malaysia ni dah ada improvisasi yang berbeza? Dekat Malaysia ni sebenarnya satu dunia dah mengubah sushi ni sebenarnya. Jadi dekat Jepun ni dia kekalkan original dia. Dia tak suka jenis-jenis yang macam mana nak cakap, olahan-olahan yang pelik-pelik dia tak suka. Jadi kita jadi saya suka olahan yang baru. Macam tu. Okey, seperti dalam gambar ni lah olahan sushi menjadi kek birthday Ya, betul. Okey, so mungkin boleh kongsikan bersama kami Chef sejak bila Chef start buat kek sushi ni?
Macam Okey, mana ada saya- idea nak buat ni? Okey, tahun 2010 saya terbang ke Brunei, saya kerja dekat sana. Jadi saya nampak chef saya ni dia buat tau sushi cake ni. Jadi bukan design yang macam ni, dia buat design lagi cantik daripada saya buat. Jadi dekat situ bila saya fikir, cantik juga benda ni kan. Jadi benda ni jadi satu unik untuk dekat diri saya ni. So jadi saya buat. Tapi Gitu. chef, Macam tu. dari segi nak makan sushi cake ni macam mana pula? Sebab sushi ni kita tahu makan dia tu dalam kuantiti yang sedikit-sedikit kan kita makan. Tapi Ya, kalau sushi ya, cake ya, ni ya. sampai saya pun kalau birthday saya tiup, saya happy. Lepas tu saya tak tahu nak potong macam mana. Happy birthday. Potong macam biasa je. Macam mana kita biasa ambil je. eh? Ada tak saya bagi pisau? Ada Ada. pisau. Ada tak? Kejap Ada tak saya bagi Saya pisau? cuba cari boleh. pisau Okey, mana-mana ada. yang sesuai. Chef, kalau kita tengok yang chef letak tepi-tepi ni adalah yang ni yang kita boleh tarik-tarik je lah kan? Betul tak? Yang kecil-kecil ni. Tapi yang atas ni macam mana kita nak makan dia? Potong macam biasa. potong macam ada kek? saya bagi pisau. Potong macam kek. Jadi nanti boleh pakai makan sudu lah. Senang macam tu. Samalah juga sebenarnya. Okey. Okey, chef. Kalau kita tengok kat Malaysia, chef, saya tak tahu, Fiona tahu tak banyak jenis-jenis sushi ni? Kalau kat Malaysia ni apa jenis-jenis yang paling popular, yang demand paling tinggi? Jenis-jenis Demand paling sushi. tinggi unagi. Unagi And then salmon. And then tuna. Paling demand sekali tinggi salmon lah sebenarnya kat Malaysia. Betul? Agree. Sebab saya pun kalau makan, saya makan salmon. Salmon kan? Okey, chef, macam mana dengan sambutan orang mengenai kek sushi ni? Alhamdulillah bulan ni saya dah ada 3 tempahan. Okey, dan bulan depan ada lagi yang dah bertanya. InsyaAllah lepas borak kompetitif kami keluar mungkin lagi banyak kot. Yeah, of course. Jadi chef, boleh tak kongsikan yang bersama dengan kami ni? Okey, Fiona akan pusingkan Okey, saya jenis-jenis yang sushi yang ada yang chef telah hiaskan di sini. Okey, yang dekat yang nampak macam salmon tu itu salmon lah. Okey. Itu salmon. Salmon. Okey, yang sebelah dia tu belut. Belut. Yang ni belut. Belut. Okey. Kat bawah ni ada salmon dengan Yang belut je belut saya tengok. sahajalah. Lepas tu dekat atas dalam dia ada Singkap sikit. tuna, ada avocado, ada crab stick kat dalam dia. Oh. So nanti makanlah. Ada surprise dekat dalam. Ada lagi dalam dia. Okey. So sekarang ni kita nak demo lah macam mana nak hias boleh. kek sushi ni. Okey, mungkin chef boleh ajar kita, instruct Okey, kita. ada tak saya bagi ni? Ada? Ada dah pakai? Okey, kejap Okey. Ini Ada. Okey. Okey, ada tak ni? Telur. Telur dia ada. Ni telur ketam ke chef? Ikan. Ni flying fish roll. Oh, Fish roll. Kalau boleh buka. Okey. Okey, yang pertama sekali kita ambil sudu. Ada sudu tak? Ada? Okey. Ni mungkin kena. Okey, kalau ada sudu. Okey, kalau buka dulu. Okey. Okey, yang pertama kita ambil tobiko ni, letak atas ni yang putih ni. Oh, dekat atas. Tomiko. Satu penuh ke macam mana? Penuhkan dia, lepas tu ratakan dia. Buat macam saya buat. Yang Tomiko ni saya suka. Tomiko. Tobiko memang sedap. Tobiko. Okay. Oh, so Teska. Tobiko. Terus cakap Jepun. Belum makan sushi lagi dah cakap Jepun. Hai. Okey. Okey, ratakan, bulatkan macam tu. Right. Muaz cakap saya kedekut kan. Sekarang saya bagi banyak. Bagi full. Okey. Bagi je tak apa. Bagi je. Okey. Kita nak happykan birthday boy atau birthday girl lah kan? Ya. Alright. Nampak Okey, ada tak saya bagi ni? Saya bagi cheese. Ada tak? Cheese. Kejap cheese. Ada tak? Boleh? Kejap. Kejap. Kita cari Ni dapur ni. Selirak sikit. Ya. Ni cheese dah jumpa dah. Sorry chef. Biasalah chef. Dapur pinjam. Bukan dapur kita. Ada chef. Okey, betul. Alright. Okey, kita letak keliling ni. Yang kat bawah ni nampak kan? Kita letak kat keliling kat sini. Kita pipe sikit. Macam tu. Nampak tak? Cheese ni yang bagi sedap ni. Ya. Okey, dekat sini dekat rumput tu. Ya, rumput. Nama dia Baran. Baran? Baran. Oh, Baran. Baran ni tak boleh makan ke chef? Tak boleh, Cuba itu try hiasan. makan. Ni hiasan kan?
Jangan cuba-cuba. Yelah, sebab kita ni nampak kalau apa yang sushi yang hijau-hijau nampak pure ni kita nak makan. Kejap. Producer kata saya kedekut lah. Saya improvise. Dia kena letak semua keliling. Tak keliling dia. Bagi dia cantik. Oh, tengok nak, cikgu suruh buat benda lain. I buat benda lain. Oh, yo. Apa tu? Macam ni kalau saya beli, saya pulang balik lah. Banyaknya chef punya. Okey. Chef letak full je. Oh. Sebab Keliling. Sorry. Keliling. Sebab benda ni yang kita akan makan sekali, chef Ya. Oh. Alright. Tak keliling. Okey. Last sekali. Okey. Ni, ada dapat tak ni? Ada. Ada. Okey, ada. Ada, chef. Okey, ada macam biasa. Cucuk kat atas. Terbalik, sis. Betul lah. Betul tak? Nampak tak? Nampak terbalik? Betul lah, sis. Tak kan? Brother. Dia confusekan saya. Wow. Yeah. Happy birthday. Yay. Thank you. Lawa. Chef, tapi kan untuk orang yang nak makan ni memang kita kena pastikan orang yang sambut birthday tu, birthday girl, birthday boy tu kena minat sushi lah, betul tak? Kan sebab sushi ni tak semua orang boleh makan. Betul. Sebab kalau dalam 10 rakan kita hanya mungkin 5 ataupun 3 saja yang makan. Betul tak, Chef? Betul. Kan? Biasanya customer saya bila order dia akan request apa yang dia suka. Contohnya dia suka ayam. Okey, saya buat ayam. Contoh dia suka salmon lebih, chef. Okey, saya buat lebih. Macam tu. Chef, okey, ni saya tengok macam ni saya dah minat dah ni. Tapi boleh bagi tahu saya tak range harga untuk satu kek sushi ni berapa? Okey, range harga dia dari RM150 hingga ke RM280. So saya ada saiz 6 inch hingga ke 8 inch. Jadi dia punya harga ikut flavor. Macam tu. Kalau ambil basic, masa tu sebab ada bajet-bajet, ambil nasi je full. Dapatlah yang macam Fiona buat tadi tu, krim sikit-sikit macam tu. Okey. Kan? Kalau nak guna tuna banyak, nak guna salmon yang banyak ni, sikitlah. Tapi baik lah. Betul. Okey, Instagram chef apa mungkin bagi mereka yang nak order boleh order. Okey, bagi sesiapa yang nak buat tempahan boleh pergi ke Hararu Sushi Malaysia, Instagram saya. Dan Facebook pun sama Hararu Sushi. Jadi kat situ ada link untuk order lah. So nanti kita bagi menu. Bukan sushi cake saja saya buat. Saya buat surprise box untuk sushi lain pun ada buat. Baiklah, chef. Baguslah anak muda yang hebat. Bangga saya tengok bila makanan-makanan luar yang dijual oleh orang tempatan tapi dengan cara yang sangat cantik. Tahniah, chef. Terima kasih. Nanti kita order. Nanti saya ambil yang nasi tu ya. Nasi tu bawah 100 saja. Kata kau. Baiklah, terima kasih chef. Okay, thank you. Borang Kopitiam. Bye-bye. Bye-bye. Bestnya macam-macam kita dapat belajar hari ni. Kita lupa. Okey, yang ni adalah kicap dia. Yang satu lagi yang hijau ni apa? Wasabi. Nak makan tu berhati-hati ya. Jangan tabu macam sambal. Betul. Wasabi ni sangat-sangat ni lah. Pedas tak? Betul. Okey, sekarang ni kita nak makan sikit dulu. Ada semua jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini di Borak Kopitiam. Jangan ke mana-mana. Depan ni ada awet tau. Comel dia. Kami ada tips 48 daripada Lecto Growth ini berkongsi dengan anda. Belajar pelbagai bahasa. Jom satu family dengarkan tips dan aktiviti ringkas untuk mengisi masa lapang dan merapatkan ikatan sambil menceriakan satu keluarga. Dibawakan khas oleh Nestle Lecto Grow. Tips inspirasi Grow Happy. Nombor 48, belajar banyak bahasa. Alright, si manja cepat belajar dan faham. Jadi mulakan daripada awal untuk mengajarnya belajar bahasa asas ya yang penting. Contohnya English, Mandarin, Tamil dan sebagainya. Buka YouTube sebagai permulaan dan sama-sama belajar dan praktikkan bahasa tersebut. Si manja akan seronok belajar bila dia rasa selesa dan keselesaan mereka terletak pada perut. Jadi berikan si manja Lecto Grow dengan probiotik L3 untuk perut selesa dan DHA untuk mindanya.
Jadi kalau ada di antara anak anda yang terlampau menguasai pelbagai bahasa, tahniah diucapkan. Sebab sekarang ni kadang-kadang tak perlu cikgu pun. Kat YouTube pun dah ada cikgu mereka sendiri. Betul. Inilah dia. Hari ini memang sangat-sangat menarik. Banyak jenis makanan yang kita tengok. Dulu kita tengok biasa-biasa je. Lepas ni, lepas apa yang kami tahu dan kami tunjukkan kepada anda, baru tahu, oh sebenarnya makanan ni boleh buat macam ni. Improvisasi jadi macam ni. Lebih menarik supaya anak-anak kita pun boleh enjoy nak makan. Betul. Dan saya rasa masa kita PKP daripada yang awal dan baru-baru ni kan, memang ternyata ramai orang yang terlampau membuat improvisasi makanan. Minuman, ingat lagi tak? Yes. Viral. Semua orang nak cuba. Itu adalah antara perkara yang berlaku. Dan seperti yang saya katakan tadi, kita nak bersama dengan seseorang, manis orangnya, nak berkongsikan mengenai lagu terbaru ni. Betul. Sekarang ni kita bersama dengan Cheryl Shazwani. Hai Cheryl. Hai, Assalamualaikum. Alah, betul lah manis lah. Saya dah kata dah manis. Orangnya baik, budaknya comel, suaranya sedap. Cik, puji. Puji lebih Okey, Cheryl. Mungkin Cheryl boleh kongsikan sedikit tentang lagu baru Cheryl ni. Okey, lagu Jangan Ragu dia baru rilis di YouTube Rusa Music pada 1 Februari lepas. Lagu ni diciptakan sepenuhnya oleh Asfan Shah. Dan menceritakan tentang seseorang yang sayang dan setia dengan pasangannya. Wow. Simple lah, lirik dia mudah je. Macam awak lah dengan pasangan. Jangan ragu. Tak biasalah, biasa. Kita cuba lah. Kan kita tahu orang-orang ni semua jangan ragu terhadap cinta masing-masing. Tapi okey, kalau kita tengok dari segi lagu ni, bagaimana agaknya penghayatan ataupun awak rasa dia punya vibe, dia punya melodi, awak bila mula-mula dapat tu lagu Jangan Ragu ni? Okey, lagu Jangan Ragu ni genre dia berbeza sikit daripada single Cheryl yang sebelum ni. Sebab single Cheryl sebelum ni dia macam berentak ballad, macam slow sangat. Yang Jangan Ragu ni dia macam pop sikit. So Cheryl lebih prefer yang macam ni lah sebab dia mudah sikit daripada ballad tau. Macam Cheryl sendiri cakap, dia genre dia lain sikit berbanding dengan single Cheryl sebelum ni. Jadi macam mana dengan penerimaan peminat Cheryl? Setakat ni Alhamdulillah dekat YouTube dah nak mencecah 200,000 tontonan. So far Alhamdulillah okey kot. Okey, nak dapat 200,000 pun bukan senang dengan fan-fan awak yang ada tu. Dan dari segi klip video ni, kalau tengok nice video klip ni. Cerita dia macam mana? Cerita Jangan Ragu juga? Cerita pasal percintaan juga ke macam mana? Simple je, tapi dalam MV ni Cheryl macam berangan je. Rupanya. Berangan je. Itu yang dia bagi dia punya hero dia tu macam betul-betul hero macam filem lah. Idaman macam tu lah kan. Sebab itu kalau cakap kita tak tahu. Betul. Okey, kalau macam kita tengok kan, Cheryl sendiri lebih prefer pop, genre pop macam tu. Jadi adakah ini satu hint bagi peminat-peminat Cheryl bahawa upcoming pada masa akan datang, lagu-lagu akan datang semua pun akan bergenrekan pop? Mungkin, tapi Cheryl sebenarnya mencuba je. Sebab sebelum ni macam Cheryl selesa dengan genre ballad. So Cheryl nak cuba sesuatu yang lain sikit lah daripada yang sebelum ni. Yes, peminat pun semua mungkin akan sama-sama suka. Dia follow. Kalau penyanyi kesayangan dia buat apa yang dia suka, diorang pun akan sentiasa memberikan sokongan. Tapi Cheryl, mungkin ramai nak tahu juga dalam waktu sekarang ni, selain menyanyi, apa lagi Cheryl buat? Belajar ke? Ataupun ada perkara-perkara lain yang sedang dilakukan? Cheryl buat masa ni Cheryl menyanyi sepenuh masa. Dan Cheryl ada juga buat review di Instagram. Okay. Di musim PKP ni untuk tambah pendapatan, Cheryl buat review. Yelah, kita tahu dalam keadaan sekarang show pun dah tak macam dulu. Tapi tahniah jugalah dalam keadaan kita terkawal ni, tak boleh nak pergi mana-mana, masih lagi keluar single. Ini adalah single yang single keempat. Keempat. Dan view dia dah cecah berapa? 200,000 tadi 200,000 Hampir. Hampir 200,000. Setelah berapa minggu dikeluarkan? Sebulan. Sebulan je 200? Yes. Itu dah banyak tu. Okey, jadi perancangan akan datang Cheryl, apa? Ada perancangan apa? Adakah masih akan terus menyanyi? Ataupun ada perasaan nak jadi pelakon? Cheryl ada berlakon sikit-sikit lah, macam short content untuk YouTube. Dekat YouTube Rusa Music, Cheryl berlakon dalam Rusa After Class.
Tapi itu mencuba je lah sebab Cheryl seorang yang pemalu. So Cheryl macam masih belum, macam mana nak kata, tak berani lagi nak cuba drama yang macam berat-berat. So buat masa ni Cheryl fokus menyanyi dululah. Kita tanya juga kita dah ala-ala ni Fiona, kita cerita mengenai improvisasi makanan ni, awak suka masak tak? Okey lah. Okey, menu yang selalu awak masak? Test. Tapi masak kalau macam baking tu taklah. Okey, Saya kalau masih belum cuba. masak-masak yang biasa-biasa, yang selalu mak suruh masak, yang paling sedap lah awak masak, yang awak rasa paling sedap lah. Yang Cheryl baru masak yang paling latest, ayam masak merah. Tahniah. Kan? Yelah, ayam masak merah benda yang besar juga. Bukan senang nak buat ayam masak merah. Tak senang kan? Itulah simple je boleh lah. Dari segi improvisasi makanan, pernah tak Cheryl improvise Cuba-cuba. apa-apa makanan? Cuba-cuba. Tambah-tambah. Tak pernah, tapi macam ikut resepi sendiri pernah lah. Macam apa, guna bahan apa yang ada je. Pernah lah. Sama lah kita Cheryl. Improvisasi lah tu. Tapi kita tanya juga kita, kalau penyanyi ni, adakah kalau mereka sedang masak, mereka akan menyanyi juga di dapur? Mungkin lah. Kadang-kadang Cheryl pun tak perasan ternyanyi. Itu macam training jugalah. Training vokal. Sebab nak suara sedap tu kan kena constantly menyanyi. Betul. Kan. Kadang-kadang macam nak praktis kan. Tiba-tiba tengah masak tak perasan ternyanyi. Macam tu pernah lah. Ternyanyi. Tidak dalam jiwa dia. Dia ternyanyi lah. Okey. Cheryl mungkin boleh kongsikan Instagram dan juga Facebook. Okey, nak ikut perkembangan Cheryl boleh follow di semua social media. Cheryl Syazwani di Twitter, TikTok, semualah Instagram Cheryl Syazwani. Alright. Jadi semoga berjaya dengan single terbaru ni. Dengan apa saja yang awak lakukan, orang yang baik, orang yang sopan santun budaknya kan. Jadi jaga diri baik-baik lepas ni dapat ayam masak merah up sikit Dia tak boleh sampai ayam masak merah je. Nak hantaran tinggi tak? Si cuba. Baiklah, terima kasih Cheryl. Okey, itulah dia. Sangat-sangat menarik hari ini. Terasa macam nak balik rumah, nak improvise masakan lah. Saya terasa apa yang kami cuba buat hari ini nak try. Sebab kami tadi makan tak makan betul-betul. Jadi kami nak try. Dan apa-apa pun terima kasihlah kepada yang bersama dengan kami. Yang macam-macam berkongsikan pendapat mereka di Facebook Borak Kopitiam ni kan. Betul. Sebab kita semua sedia maklum dalam kita nak buat makanan-makanan ni, kreativiti tu terpulang kepada anda. Betul. Tak ada batasnya. Macam masak ni sebenarnya tak ada rules. Betul. Ikut anda lah. Kadang-kadang nak pakai kicap masin, nak pakai garam. Kalau tak ada garam boleh ganti dengan kicap masin. Tapi macam tu. Fiona, wanita memang kita tak boleh, kita kalau nak bagi tahu makanan tu tak sedap, kita kena ada bunga-bunga dia. Kita tak boleh bagi tahu, you masak tak sedap Bukan saja wanita. Semua apa orang. pun chef, apa semua. Apa pun. Kalau boleh kita sebut benda yang baik-baik saja. Tapi kalau kita nak bagi tahu dia makanan dia kena improve dari segi apa. Kita kena ada sulaman-sulaman jangan macam tembak tu. Je. Maksudnya cakap, you ni makanan tak sedap Yes. Kita kena jaga hati semua orang. Betul. Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang telah setia bersama kami dari awal pagi tadi sampailah sekarang. Harap apa yang kami kongsikan pagi ini dapat membantu anda, memberi anda inspirasi sebersedikitlah. Dan jangan lupa minggu depan kita masih lagi akan bersiaran bermula daripada hari Sabtu dan juga Ahad. Alright, jaga diri baik-baik untuk anda semua. Ingat SOP harus dijaga walaupun kita dah dibenarkan ada sedikit kelonggaran. Tapi saya harap sangat kita kali ni kita nak belajar apa tahu? Mengalah. Kalau kita pergi kat mana-mana tempat nampak ramai, kita mengalah untuk beralih ke tempat lain. Kita ada plan nak bawa anak-anak kita jalan-jalan, nampak ramai, kita mengalah untuk bawa ke tempat lain. Kita ada pilihan, alright? Okay, baiklah, kita jumpa lagi. Bye-bye. Tanda, jom. Tengok ni Fiona, comel aja. Cinta kita, kisah tak akan pudar. Hati telah pun berjanji, engkau pelengkap hidup.